أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Al-Mulk ayat yang kedua yang memberi maksud, dialah Tuhan yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya dan ibadatnya. Al-Mulk ayat yang kedua. Dalam satu hadis Nabi bersabda daripada Imam Muslim, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya daripada Nabi SAW, Allah tidak memandang kepada rupa paras kamu dan harta benda kamu, tapi Allah pandang kepada hati kamu dan amalan-amalan kamu. Sadaqa Rasulullah SAW, hadis Imam Muslim, hadis yang sahih. Alhamdulillah, kasih kat Salawat yang telah mukaddimahkan sekejap tadi sekurang-kurangnya satu peringatan langsung bila tengok maflar dipakai oleh saya dan salah seorang muslimat kita kata konsisten. Itu sejadangkan kena bagi hadiah tu kat Salawat tu. Ya, pada masanya lah, bukan hari ni. Yalah, saya 2 hari lepas berada di Masjid Al-Hidayah Kelana Jaya, Hidayah Taman Malawati, Kuala Lumpur, atas undangan ceramah umum oleh Rasul. Di malam itu ada satu penganugerahan kepada tokoh Maulid Ar-Rasul peringkat Majidah Taman Malawati. Jadi menariknya bila Nazir, sahabat saya juga, mantan penjara UIA, mengumumkan tokoh pada malam itu atas nama tokoh seorang muslimin, seorang muslimat, tokoh Maulid. Satu perkataan diguna pakai ialah, kami memilih malam-malam ini atas pilihan secara konsisten. Tokoh ini pertama seorang yang tak pernah tinggal waktu ke masjid. Tiap-tiap waktu dia ada. Tengok tu, maksudnya itu fokusnya. Plus yang kedua pula, bukan setakat tiap waktu ke masjid. Yang keduanya, dia adalah seorang yang mengendalikan urusan jenazah. Kematian tak kira malam siang, hari Minggu, hari biasa, tak miss dia untuk datang urus jenazah itu. Jadi tengok dia punya cara penilaian itu kira tepat dalam pemilihan tokoh ni. Jadi kereta itu memang ada pada setengah kita ni. Antaranya itulah contohnya dalam soal ke masjid, tak pernah miss, setiap hari, tiap waktu jenazah dia uruskan. Masuklah pemakai maflar ini juga konsisten, ya, mana menggambarkan semangat itu. Jadi antara orang layak terima hadiah saya lah. Sekali dimaklumkan, ke situ pula ustaz akhirnya tak bergurau untuk tuan-tuan, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Kak Salawat sebutkan tadi, 2 perkara saya nak ulas sikit lah. Ini pentas saya. Yang pertama, perjuangan umat Islam Palestin yang terkini bermula 7 Oktober 2023. 7 Oktober 2023, dentuman pertama berlakunya peristiwa ini hinggalah hari ini dan menghampiri 1 tahun. 7 Oktober tahun ini cukup setahun. Hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Ini 2 Oktober, 5 hari cukup setahun. Setahun yang penuh dengan 1001 kezaliman, penindasan. Apa yang tinggal sekadar tanah-tanah yang tak ada lagi
binaan bangunan, masjid yang dah runtuh, kematian menjangkau 41,000 dah hari ini. Tak kira anak kecil, orang tua tak berdosa, dibunuh dengan kejam. Kecederaan sudah menjangkau 60,000. Ada yang dapat rawatan, ada yang langsung tak dapat rawatan sampai hari ini. Sekolah-sekolah tak dibuka dah, prasarana dah tak ada. Itu kenyataannya. Dah cukup hampir setahun 5 hari lagi. Ya bayangkanlah, ini suatu di antara perkara yang kita kena letak dalam ingatan. Kezaliman Yahudi Israel Zionis ini melampau, dan terlalu melampau lagi bila mereka dah mula serang Lebanon semenjak seminggu yang lepas, dan masih berlaku sampai hari ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila Kak Saudara sebut tadi tentang soal sumbangan, derma, infak, maka inilah jalan segera kita yang wajib kita letak dalam hati nurani kita, sebab kita boleh mengambil bahagian dalam jihad ini. Bukan dengan senjata, bukan dengan fizikal kita pergi, tidak. Bukan dengan jasad. Kita ambil bahagian melalui derma. Man jahaza ghazian faqad ghaza, kata Nabi. Hadis Muslim. Siapa yang persiapkan bala tentera untuk berjuang menegak agama, dia seolah pergi perang bersama. Itu satu hadis yang begitu penting. Siapa menyiapkan bala tentera, dia siap apa? Hantar duit untuk makan, minum, untuk beli senjata. Kita tak tahu. Kita hantar 10 sen pun ada matlamat yang tersirat. Tak senjata, makan, minum. Nak bina balik pasal yang runtuh. Jadi semua itu, kata Nabi, siapa yang menyiapkan bala tentera untuk perang kerana agama, dia seolah juga sedang berjuang. Ini semua benda-benda yang tak boleh kita pandang lekeh dan pandang sinis, kerana kita ada kemampuannya. Sekalipun jasad tak pergi dan takkan pergi pun, tak layak pergi pun, tetapi kita ada waktu untuk kita infakkan sedikit harta kita konsisten. Bukan sekali, kedua kali, bahkan berkali-kali. Kalau ada yang kata, saya derma Ustaz terakhir bulan Oktober lepas lah, tak wadaan. Tapi setahun dah pun, mana berkali-kali. Berkali-kali, terus dan terus. Sikit, banyak bukan ukuran, tapi kualitinya adalah kita ikhlas dalam menyumbang. Kerana Allah, kerana ingin memenangkan rakan-rakan kita yang sedang dizalimi. Itu saya sebut ini sebagai satu penambahan. Bab inilah yang kita ada sekadarnya dalam kehidupan sehari dua ini. Kalau kita tak segera menyumbang sekarang, jangan harap kita boleh nyumbang besok, lusa dan tulat. Jadi besok kita tak ada lagi dah. Maka semangat itu saya kira orang yang bijak, yang benar-benar bijak dalam kotak pemikirannya, dia akan segera dan tidak akan menangguh-nangguhkan urusan infak, derma atas apalah, nak bina telaga baru ke, sekolah ke, hatta apa saja. Jangan fikir. Penting beri, dan beri, pihak-pihak yang berkaitan akan sampaikan derma yang kita telah sumbangkan itu, insyaAllah. Pihak-pihak berkaitan sampai. Saya tak boleh sebutlah pihak mana, tapi insyaAllah dalam negara kita ini banyak pihak yang memang buat kerja tu, insyaAllah. Sampaikan melalui cara-cara tertentu lah, walaupun ada sekatan antarabangsa, tapi sampai insyaAllah. Ada suasana yang tentu yang boleh sampai kepada pihak yang berkaitan di Palestin, di Gaza, di Rafah, dan juga di tebing barat Dhaffah Al-Gharbiyah. Baik, saya ambil sebab inilah antara perkara yang kita nak kena letak sebagai penghayatan dalam kita beragama ini. Keterkaitan dengan isu ini, saya sengaja pilih 2 ayat tadi. Saja pilih. Apabila saya nak mula tadi, terkenang, termenung dan teringat 2 perkara tadi. 1 ayat, 1 hadis Nabi SAW. Ayatnya Al-Mulk, Allah sebut kepada kita apa tadi? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rupa-rupanya itulah
penelitian Allah kepada kita. Allah tengok kita ni, siapa yang terbaik amalannya. Itu pada Allah. Allah tengok kita ni tuan-tuan, siapa yang paling kokoh amalannya, terbaik amalannya, sempurna amal siapa, ikhlas, dan kita siapa kita. Ini di antara ketua agama. Jadi Allah sebut dalam ayat tadi, Allah jadikan kita untuk Allah melihat dengan tuntasnya macam mana amalan kita. Ahsanu amala, termasuklah amal sedekah kita dan sebagainya. Yang keduanya ialah hadis Nabi tadi, ringkas. Nabi surah hadis Muslim tadi, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum. Allah tak pandang pun rupa paras kamu, kaya ke, miskin ke, bangsa apa, Allah tak pandang kita. Tapi Allah pandang apa? Dua perkara. Yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah pandang hati-hati kamu. Hati hidup ke, mati. Hati bercahaya ke, dah tak ada cahaya. Hati beriman atau tidak. Ataupun yang kedua kata Allah, kata Nabi, a'malikum, Allah pandang pada amal kamu. Amalan kita, ibadat kita. Macam mana sedekah, infak, harta kita sumbang ke tidak. Iman, itu semua di antara benda yang Allah pandang, kata Nabi SAW. Jadi dua perkara tadi saya cuba kaitkan dengan muqaddimah sekejap tadi lah. Jadi harapan saya mudah-mudahan saya pun dapat rahmatnya dan kita semua pun dapat rahmat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal yang kita lakukan ini. Sekecil mana pun amalan kita yang bimbang dalam kacamata agama, amal pada pandang kita kecil, tapi pada pandang Allah ia besar. Qalilun, kecil, sikit pada kita, tapi banyak pada pandangan Allah. Sedikit pada pandangan kita, besar, banyak bagi pandangan Allah. Itu kaedah beragama. Sebab Allah tidak pernah pandang amal hambanya dengan pandangan yang remeh, tapi Allah berikan gandaan yang berlipat kali ganda. Itu kaedah dalam beragama. Baik, tuan-tuan, puan-puan semua, balik pada cerita kita pada pagi ini, iaitulah kita sambung balik perbincangan ilmu berkitab kita ini daripada kitab Jalan Sahala Menuju Syurga, Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi, seorang tokoh yang hebat yang telah berjasa besar, yang meninggal tahun 671 Hijrah. Saya ulang balik acap kali tahun meninggal sebab kita nak ingatkan balik bagaimana sekalipun dah beratus tahun ulama ni meninggal, tapi penulisan tetap segar dalam bacaan kita, tetap subur dalam penghayatan kita. Meninggal 671 Hijrah. Kita sekarang 1446. Mana berapa tahun dah? Lebih kuranglah 700 tahun yang lalu beliau meninggal, tapi hari ini tulisan beliau masih dibaca, diulas, dikupas, dan kita dapat mengambil ilmu. Makna tanda apa tu? Berkatnya tulisan para ulama kita salafun salih. Subur tanpa mengira jam, waktu, tahun yang berlalu. Inilah di antara keberkatannya. Saya ingat guru saya masa belajar dulu, masa mengaji dulu pernah sebut begitulah. Dia kata kita dengan kehidupan ini, baik dan berkat kita kan dua perkara. Baik dan berkat kita dalam hidup kan ada sebab dua sebab. Sebab yang pertama, orang kenal kita dengan kebaikan. Kita mungkin orang, kita tak ada kita bukan orang siapa-siapa pun. Bukan orang besar, tapi orang kenal kita orang baik. Sekarang dia mati sebagai seorang, katalah sebagai contoh, nak kata, ialah bukan kita remehkan orang, tapi dia mati sekadar seorang tukang sapu sampah contohnya. Dari sudut pekerjaan, tak glamour lah kan. Paling rendah lah dalam masyarakat. Tetapi, walaupun dia mati sebagai seorang tukang sapu sampah, orang kenal dia. Oh, dia tu bagus, tak pernah nak kata ke orang. Dulu, kaki ibadat, tinggal surau, tak pernah tinggal surau. Tengah bekerja pun, kami ingat lagi, bekerja ke surau. Walaupun dia duit tak banyak pun, kami ingat lagi dia pernah berderma. Nampak tak? Orang ini meninggalkan amal untuk dikenal.
Itu satu kemuliaan yang kita kena lakukan. Kata guru kami, dalam dua keadaan. Orangnya dikenang amalnya, sekalipun dia tak dikenali secara tuntas di masyarakat, bukan orang kaya, bukan berharta, tapi amalnya maka sebut. Satu. Yang kedua, kata guru kami, orang itu sebaik manusia bila dia mati, apa keadaannya? Jasanya akan tersebar kepada orang lain. Jasa dia, apa jasanya? Dia tolong orang, dia bantu orang, dia buat baik pada orang. Dia dah mati, jasanya tetap tersebar. Ini mungkin kerana orang kaya lah, orang yang berharta. Apa jasanya? Dia bangunkan sebuah surau contohnya, dengan harga 2 juta, setengah juta surau di kampungnya. Dia pergi, telah tak ada dah meninggal, tapi jasa surau tadi berterusan tak? Berterusan. Orang datang solat, beribadat, orang makmurkan malam siang, tempat baca ilmu. Jasanya tersebar. Itu contoh. Kalau bab infak lah, termasuk yang lain. Jadi ini dua keadaan yang kata guru kami, biarlah kita dapat menikmatinya. Yang pertama, sekalipun kita bukan orang yang siapa-siapa pun kita dalam hidup, tapi ada kebaikan yang orang boleh sebut. Baik. Yang kedua adalah jasa kita, orang dah berharta, orang kaya raya. Jasa orang boleh mati daripada kesan peninggalannya. Macam binaan-binaan tertentu. Ini macam contoh Kak Sol sebut tadi. Nak telaga perigi. Itu bukan untuk sehari dua. Mungkin telaga puluhan tahun akan subur dengan airnya. Siapa penerimanya? Itu jangan lupa tu. Itu semua akan mengangkat martabat keimanan kita dan kemuliaan. Itu tuan-tuan sebut ini tuan-tuan, sebab saya duk fikir selama saya fikir saya. Biarlah kita di hidup ini ada sesuatu yang kita nak location kata kita nak letak dalam hidup ini. Di mana kita? Supaya kita dapat hidup dengan tenang di alam sana nanti. Menerima balasan dan pembalasan setimpal dari Allah kerana amal kita. Walaupun orang tak kenal kita, tapi Allah tetap akan kenal kita. Orang tak kenal tak apa, tapi Allah kenal kita. Hamba-Ku ini orang baik, yang bertakwa, orang mulia. Orang tak kenal dia. Apalagi kalau orang kenal kita, alhamdulillah, kebaikan kita pun terserlah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun satu peringatan baik. Bicara kita tuan-tuan masih lagi dalam isu su'ul khatimah. Pada 2 minggu yang lepas, 11 bulan 9, di mana kita dah sebut secara tuntasnya su'ul khatimah sesuatu di antara jenayah yang tidak patut dan tidak wajar berlaku dalam kehidupan beragama kita. Kerana su'ul khatimah ataupun penutup yang buruk ini adalah suatu jalan yang boleh merosakkan seluruh kehidupan beragama kita. Hal itu menyebabkan kita kena ingat su'ul khatimah suatu jenayah dalam Islam. Jenayah belum kita mati, kerana kita buat jahat maksiat, tiba-tiba meninggal dalam su'ul khatimah. Sambungan bicara pada pagi ini, kita dah sebut minggu lepas tentang pandangan Abu Muhammad Abdul Haq, apa dia sebut, kita dah sebutkan. Kemudian kita sambung bicara kita seterusnya, muka yang sama, 41. Perkara tersebut dialami oleh Iblis yang dalam suasana, dan satu riwayat dinyatakan bahawa Iblis telah beribadat pada selama 8,000 tahun. Wallahualam. Ini pandangan ulama, ada 3 pandangan. Ada kata 8,000, 10,000. Pentingnya dah lama beribadat. Dan mereka pernah menjadi makhluk Allah yang dekat dengan Allah. Bukan main abid, hamba Allah yang dekat, tapi dengan kesombongan. Berarti Iblis ini jenayah satu je. Apa dia? Takabur, angkuh. Itu jenayah mereka. Tapi jenayah itu merosakkan keseluruhan hidup mereka selama mereka beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Bila Allah kata, "Asjudu li Adama," hormatilah Adam. Adam aku yang ciptakannya. Hormatlah dia. Dia makhluk macam kamu juga, ada hak untuk dihormati. Dia makhluk aku ciptakan. Hormatlah. Itu saja Allah minta.
Bukan minta sembah apa, hormat. Mana beri penghormatan. Akui Adam makhluk Allah. Tetapi kata Allah Azza wa Jalla, aba wastakbar. Mereka enggan dan tunjuk sifat angkuh lagi. Tak nak Tuhan, angkuh lagi. Apa keangkuhan? Hai Tuhan, macam mana nak hormat Adam? Khalaqtahum min tin. Dia pada tanah, kami pada api. Beza ciptaan kami ni. Kami lebih mulia, lebih hebat. Menyebabkan itulah menjadikan mereka makhluk yang dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keangkuhan itulah menjadikan mereka dapat su'ul khatimah lah iblis ni. Penghujungnya neraka menanti, bukan syurga. Walau pada asal mereka itu dikira beribadat kepada Allah selama lebih dari 8,000 tahun. Saya tak nak bincang sangat berapa ribu, sebab ini kadang-kadang pandangan yang banyak sangat. Ada kat 10,000. Jadi kita peganglah mereka ini asal makhluk yang dekat dengan Allah tu saja. Kenal Tuhan. Bila ada angkuh saja, sombong saja, habis. Tamat riwayat mereka. Mereka menjadi makhluk yang dikutuk hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Juga seperti Bal'am bin Baura. Ini pun cerita yang agak terkenal dalam sejarah orang-orang yang alim satu ketika. Dan beliau ini ringkas, saya nak tak cerita panjang juga, sebab kadang-kadang cerita ini kita ambil ringkasannya. Ya, tak perlu kita detailkan sangat kerana banyak perbincangan tentang ni. Kita ambil ringkasan mudah. Kerana cerita tu memang berlaku, tapi kupasan tu kadang-kadang jauh sangat pergi, tak perlu. Pun sama, Bal'am bin Baura ini seorang ulama yang besar, yang hebat, dikenali ketika zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Inilah Bal'am bin Baura. Hebat orangnya. Doanya nampak dalam banyak keadaan diterima oleh Allah. Dia doa, Allah terima. Sehingga orang kata tak ada orang lebih hebat doanya Bal'am inilah. Tapi akhirnya berlakulah peristiwa yang menakutkan bila mana dia diminta untuk berdoa keburukan kepada Nabi Musa sendiri atas ujian harta, ujian pangkat, ujian nafsu, syahwat. Diminta doa kepada Nabi Musa. Asal dia tak nak berdoa, tapi kerana dah masuk tu harta dalam hatinya, dunia, pangkat macam-macam, maka dia mula berpinar mata. Tu saya tambah pinar mata tu. Malah matanya dah jadi lain dah. Tak nampak kebenaran, dia nampak yang itu menjadi fokusnya. Maka akhirnya dia telah berdoa keburukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ceritanya dua tiga cerita, tapi saya nak sentuhlah. Yang penting adalah berubah jiwanya kerana faktor keduniaan yang telah masuk dalam hati jantungnya, berubah watak sikap. So itulah ada ulama yang kata, ini pandangan ulama menarik ni. Antara pandangan dia daripada Al-Imam Al-Hasanul Basri. Orang ni tuan-tuan sekalian, itulah satu benda yang kadang-kadang dalam bahasa mudahnya talbis iblis. Talbis iblis, kita ada kitab kat sini kan? Siapa mengajar? Ustaz? Ustafia Isfadia Dasuki. Oh gitu. Dah habis belum lagi? Habis dah? Oh, alim sungguh lah mak sini ya. Amin, amin. Kitab itu kitab yang begitu sekali banyak peringatan buat kita. Kerana iblis dia boleh mentalbiskan kita, mengibliskan kita. Macam itulah. Daripada keadaan kita ada ilmu. Terutamanya, siapa orang yang penuh dengan godaan ini? Orang alim, orang berilmu, orang berharta, orang kerana Allah. Itulah makhluk-makhluk yang mudah sekali tergelincir. Allahu Akbar. Betullah tuan-tuan, hal ini kadang-kadang bila saya renung, saya fikir balik tentang cerita macam ni. Satu di antara musibah yang berlaku kepada siapa sahaja, termasuk orang-orang berilmu khasnya, bila ada sikit keangkuhan di hati, aku lebih pada dia, ilmu aku lebih, dia bukan banyak-banyak ilmu pun. Aku kalau orang dengar ceramah beribu, dia dengar 3-4 orang je. Cakap macam mana pun, aku yang hebat. Perasaan tu datang, itu sudah
meletakkan seorang itu ke dalam keadaan yang merosakkan hati dan jiwa. Walidzubillah, tuan-tuan. Sebab itulah kadang-kadang hal ini bukan mudah ni. Bagi orang berilmu, itulah godaannya atas semangat angkuh sombong. Orang harta pun sama, berpangkat. Bagi berpangkat tinggi, orang lain tak berpangkat macam dia, maka orang dipandang sinis. Siapa dia? Aku lebih hebat, berkuasa, kuasa aku penuh, dia tak ada kuasa apa, dia buat apa saja. Aku kaya, dia miskin. Datang. Sebab itulah tuan-tuan, rahsia besar di sebalik itu semua adalah apa dia? Kita kena banyak bermuhasabah diri. Kalau orang tanya saya lah, jawapan saya konsisten dulu lagi. Tak ada jalan pulang kepada ini melainkan kita muhasabah. Muhasabah kita pula bukan sekadar renung saja, renung dengan amalan. Batu muhasabah ini ada 5 syarat muhasabah ni tuan-tuan. Kena sebut ke ni? Apa sebut? Dah ucap kali sebut. Berapa banyak dah tulis dalam buku tu. Tengok buku yang ke-8. Ini buku ke-10 kan? Buku jatuh ke-10, ke-8, ke-7 tu. Buka balik nanti. Muhasabah ada 5 syarat. Orang nak muhasabah ada 5 syarat yang besar. 5 amalan. Maksud 5 amalan kena buat. Sorry. Orang nak muhasabah diri, nak mayakkan diri, dia kena 5 amalan kena buat. Pertama, dia kena mujahadah. Berjuang sungguh-sungguh mencari ridha Allah, rahmat Allah. Yang kedua, dia kena muraqabah. Dia kena rasa Allah tu maha memantau kehidupan sehariannya. Dia seorang ke, tengah orang ramai ke, dalam keadaan sunyi-sunyi ke, Allah memantau dia. Allah tak pernah tinggalkan seorang-seorang dia. Allah tahu. Muraqabah. Yang kedua, kita namakan sebagai al-mu'atabah. Mu'atabah ni cela di kita lah. Kalau kita buat salah, cela cepat-cepat. Ya Allah, kenapa aku jadi macam ni? Ya Allah, kenapa aku jadi macam ni? Ya Allah, kenapa aku jadi buruk macam ni akhlak aku? Itu cela di kita. Menangislah kita untuk diri kita sendiri. Mu'atabah. Yang keempat namanya al-mu'aqabah. Al-mu'aqabah. Ambil hukuman, buat hukuman. Dan kita buat salah, ambil hukuman segera. Taubat, infak harta, nak ganti balik dosa kita dengan apa cara? Buat silap pada orang, minta maaf segera. Itu mu'aqabah. Yang kelima, lengkaplah namanya al-muhasabah. Ini proses. Mesti bermula mujahadah, usaha sungguh-sungguh. Yang kedua, mesti ada muraqabah. Tak sempat tulis ke? Tak laju dah kira tu. Jelas. Pertama, mujahadah. Ingat jihad. Yang kedua, mu'aqabah. Iqab. Muraqabah. Saya pun jadi celaru dah. Ya? Tak celaru tapi muraqabah. Pemantau Allah tu berlaku bila masa. Raqabah, yuraqibu. Yang keempat, yang ketiga namanya mu'atabah, cela diri sendiri. Yang keempat, mu'aqabah, ambil tindakan atas diri kita, apa kesalahan kita. Yang kelima, lengkaplah muhasabah. Mana muhasabah tu kelima? Lengkaplah. Dah kita dah buat tuan ni, kita akan dapat mengambil satu titik penting, kita akan muhasabah kita. Aku ni banyak silap, kembali kepada Allah. Itu dia. Ini cara mudah tuan-tuan. Detail sekian, wallahu alam. Bukan sekarang. Baik. Jadi itu yang berlaku pada Bala'am bin Bawra. Berubah kehidupannya totally. Dia seorang yang Allah terima doa untuk kebaikan, dengan doanya ke arah kejahatan Allah terima juga. Akhirnya dia berubah jadi manusia yang jahat dan buruk kemudian. Dalam satu riwayat, dalam satu ayat Quran ni, supaya tengok Quran ini penting ayat Quran ni. Saya duk tengok ayat ni daripada beberapa kali tafsiran. Al-Hasyr ayat 59, ayat 16, surah 59 ni, Al-Hasyr ni, surah 59 ayat 16 ini. Saya duk tengok ayat ini tuan-tuan, ayat yang begitu penting untuk kita nak kena tadabbur sikit. Surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 16. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara
qala inni bari'um minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Kata Allah Azza wa Jalla, kamathil syaitan idh qala, perangai seperti syaitan kepada orang-orang yang bersifat munafik. Jadi orang munafik ni Allah gambarkan seperti syaitan. Seperti syaitan. Betullah kata para ulama kita, orang munafik ini orang yang rosak segala-galanya. Sifat munafik ni tuan-tuan sifat yang keji dalam agama. Talam dua muka. Apa kita sebut lagi? Munafik ni orang kata talam dua muka tak? Apa lagi? Ada satu istilah lagi. Apa? Lupa nak sebut tadi. Gunting dalam lipatan. Gaji dua mata. Itulah pandai-pandai belaka. Ya. Betul lah tu. Gaji dua mata, gunting lipatan. Semua ini menggambarkan kejahatan. Kalau kita tengok dalam bahasa Melayu pun, bila sebut gunting dan lipatan, gaji dua mata, melambangkan keburukan. Tak boleh percaya, bahaya, membahayakan orang lain, merosakkan orang. Jadi sebab tu dalam Quran Allah kata apa? Orang yang munafik ini kamathal syaitan. Dia tu macam syaitan. Al-Imam Al-Qurtubi dia kata apa? Ini secara tuntasnya pandangan para ulama. Tak, jadi saya cuba semak sikit. Kata Imam Al-Qurtubi rahmatullah, bila Allah sebut orang munafik macam syaitan, maknanya pertama menunjukkan kemurkaan Allah yang paling dahsyat. Sebab syaitan Allah murka dahsyat. Sampai Allah kata kepada kita dalam Al-Quran, kamu kena jadikan syaitan sebagai musuh kamu, jangan kawan kamu. Syaitan kata Allah musuh kamu, musuh yang abadi, bukan kawan kamu. Fattakhidhu aduwa. Itu menandakan apa tu? Kemurkaan Allah yang amat dahsyat. Itu satu. Yang kedua kata Imam Al-Qurtubi, bila Allah sebutkan orang munafik macam syaitan, maksudnya sifat syaitan itu adalah sifat orang itu. Dia bukan manusia dah. Seolah dia syaitan, rupa manusia, tapi dia syaitan. Ini menunjukkan kedahsyatan. Itu pandangan ulama lah. Termasuk ada ulama sebut ini satu gambaran menunjukkan kebencian Allah kepada orang-orang yang munafik ini. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ialah kita dalam hidup beragama ni, janganlah kita hidup dalam sana orang yang bersifat munafik dalam kata-kata, dalam bicara, dalam keadaan apa sekalipun. Wal'iyadu billah. Kalau kita dikenal orang munafik dalam kata-kata, dalam apa saja, kita merosakkan kehidupan kita. Pada pandangan Allah kita dah rosak. Sekalipun orang sanjung, orang puja kita atas sifat itu, tidak. Nabi SAW sendiri, bila ada sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang engkau paling kata mudahnya Nabi paling tak suka, paling Nabi tak redha lah. Nabi jawab dengan mudah, orang aku paling tak suka ialah orang yang sifatnya munafik. Nafaqa qalbuhu wa amaluh. Hatinya munafik, amal pun munafik. Nampak di luarnya elok, di belakangnya tak elok. Batinnya tak elok, zahirnya elok. Memanglah. Sebab tu dalam peristiwa Abdullah bin Ubay bin Salul, ini semua sejarah ni baru banyak baca tentangnya. Sebab beliau adalah ketua orang-orang munafik di Madinah. Dekat dengan Nabi, rapat dekat dengan Nabi, sampai belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang berlaku ialah kejahatan akhlaknya, keburukan niatnya, kejahatan moralnya,
kebejatan sifat yang ada padanya. Allah rakam dalam Al-Quran cerita beliau, sehingga timbul surah Al-Munafiqun. Antara cerita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, kematian tak ada kubur bagi dia. Sejarah dia mati tak ada kubur. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itulah kita dalam hidup ini, kita nak kena banyakkan doa. Satu bacaan doa yang saya pernah sebut pada tuan-tuan ialah kita minta Allah jauhkan sifat munafik. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wal kufri wal asyani. Ini doa Nabi ajar tuan-tuan. Minta pada Allah, rintih pada Allah. Sebab sifat nifak ini, dia tak tunggu kita jadi orang dah hebat dalam masyarakat menipu orang. Sesama kita dan keluarga pun, dusta, bohong pun boleh jadi munafik. Bahaya. Lepas tu Nabi ajar kita baca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wal kufri wal asyani. Ya Allah, bersihkan hatiku daripada 3 sifat yang buruk. Pertama, nifaq. Yang kedua, kufur. 3, durhaka. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wal kufri wal asyani. Ya Allah, bersihkan hatiku. Kita minta Allah jangan bertapak dalam hati kita walaupun sesaat. Jangan ya Allah. Satu, sifat munafik. Yang kedua, kufur terhadap Allah. Kufur akidah khasnya. Ketiga, durhaka kepada Allah. Sehingga tebal kedurhakaan sampai ke mati. Jangan. Ini 3 akhlak yang buruk, antara ialah sifat munafik. Apalah, itu di antara apa yang digambarkan Quran. Baik, balik pada ayat tadi. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, kamathal syaitan, umpama syaitan yang disebut seperti sikap orang munafik itu macam syaitan. Idh qala al-insan ukfur, ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kata Allah Azza wa Jalla, falamma kafara qala inni bari'un minka, ketika mereka dah kufur, dia berkata, aku berlepas diri pada kamu. Allah gambarkan kejahatan syaitan sebenarnya. Syaitan ajak kita kepada kejahatan, tapi dia tak bertanggungjawab kepada kita. Pada muka kamulah, kamu buat maksiat, buat dosa. Yang kamu buat tu memang aku suruh, tapi aku ajar buat, tapi aku bukan sebab aku, sebab kamu. Sebab tu dalam hubungan ini penting. Saya nak ikatkan sikit perbincangan. Ini kadang-kadang tafsir Quran tuan-tuan, kadang-kadang ada makna kepada kita, kena tengok balik. Sebab tu dalam hubungan agama ni, setiap amal kita yang buruk ni kalau nak sebut banyaklah. Menipu, dusta, bohong, apa sajalah yang buruk lah. Tinggal solat, bohongkan orang, dustakan orang, cakap benda-benda yang palsu, nista, dusta contohnya. Dalam agama ini, bila kita buat benda-benda yang ini, saya kait dengan soal ilmu tasawuf, ilmu untuk merubah diri, untuk membina diri kita. Hingga ada ulama kita yang kata, termasuk disebutkan oleh Abul Qasim Al-Junaid rahmatullah, seorang ulama tasawuf yang terkemuka. Abul Qasim Al-Junaid, dia kata apa? Setiap apa pun amal buruk kita yang kita buat, langsung ke tak langsung, jelas ke tak jelas, amal buruk kita, sebenarnya kita akan menanggung bebannya sampai bila kalau tak bertaubat segera. Padahal asalnya kejahatan daripada syaitan goda kita. Kita orang baik, syaitan goda kita. Tapi bila syaitan dah goda kita, kita buat, yang tanggung bukan syaitan, dia bebas diri. Kita akan tanggung beban sampai bila-bila. Contoh, kalau kita menipu orang contohnya, dustakan orang, tipu orang dalam bab harta ke apa saja, dosa itu kekal sampai bila-bila. Bahaya. Syaitan berlepas diri. Sebab itu kata Allah Azza wa Jalla, ini ayatnya. Tengok tuan-tuan, Allah kata apa? Syaitan berkata, qala inni bari'um minka, aku bebas daripada kau, aku tak bersalah.
Yang salah kau lah, kenapa kau buat? Kenapa kau buat aku suruh? Padahal kalau kamu cakap kamu tak buat. Maksudnya, kamu buat apa yang kamu itu atas disebab kamu ni, kalau bahasa mudah, bodoh bangang lah. Aku tak bodoh macam kamu. Aku suruh saja. Jadi kata syaitan, ana bari'un, aku ni bebas daripada dosa kamu tanggung itu. Jadi kata para ulama kita, hakikatnya ialah, balik pada saya tadi cerita Abdul Qasim Junaid, dia kata apa? Bila kita buat dosa, buat kesilapan, maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, nak menanggung beban tu bukan benda yang mudah. Nak menanggung beban tu bukan benda yang mudah. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, dalam hubungan dengan ilmu tasawuf ni, kata salafun salih, kalangan ulama salafun salih kita, tak ada satu jalan yang paling terbaik, satu jalan yang paling mulia, satu jalan yang paling terbaik dalam hidup ini untuk balik pada Allah, melainkan yang pertama, kita muhasabah diri tadilah. Renung balik apa dosa kita, kesilapan kita. Yang kedua, segera bertaubat. Al-isra' ila taubati. Jangan tangguh. Jangan postponkan. Tak apa, besok lusa tulat nak berobat, tak nak bertaubat, tak. Al-isra', segera. Jam yang sama kita insaf, kita muhasabah, terus kita tinggalkan keburukan. Kita bertaubat. Yang ketiga, ini hubungan tasawuf ni. Yang ketiga ialah kita menggantikan kejahatan kita dengan amal soleh sebaik-baiknya. Gantikan. Contohnya, ini contoh saja ni. Kita menghabiskan banyak masa dalam kerja-kerja yang tak berfaedah. Apa contohnya? Kalau bercakap, berbual hal orang tu 2 jam, 3 jam biasa. Hal tu orang ni, orang tu orang ni, 2 jam bercakap. A to Z lah. Seronok sebab mengumpat, mengeji, mencela. Orang yang bertaubat tadi, muhasabah taubat, dia akan ganti balik 2 jam dengan apa? Dengan amal soleh. Konsisten kan? Aku suka sangat 2 jam aku cakap hal orang. Dah aku cukup-cukup dah. Gantikan segera 2 jam dengan amal soleh. Apa benda amal soleh? Rancanglah. Soal kita nak berzikir ke, nak tasbih ke, nak baca Quran ke, sebagai gantian. Sebab penting. Apa yang dah kita lupuskan daripada hidup ini, 2 jam kejahatan, kita cover balik 2 jam itu dengan masalah. Itu contohlah. Kau 2 jam, kau 2 hari, 2 hari. Maksudnya ialah, selama mana kita habis benda yang maksiat, ganti balik jam-jamnya dengan amal soleh. Dan ini suatu kenyataan dalam agama. Sebab itu dalam konteks orang nak bina hidup dengan amal soleh ini, nak berubah dalam tasawuf, dia tidak akan sama sekali menangguh-nangguh amal solehnya. Sebab dia tahu, dia habiskan masa dah lama dengan kejahatan, sekarang masa dia untuk berbakti untuk kebaikan pula. Ada hadis Nabi dalam ayat tuan-tuan. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih daripada Imam At-Tirmidzi? Kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah di mana berada kamu sekalipun. Yang Nabi sebut satunya, 3 tadi. Nabi kata apa? Wa atbi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha. Iringkan mana kejahatan dengan kebaikan segera. Dah buat jahat kan? Iringkan dengan kebaikan. Al-hasanata tamhuha. Mudah-mudahan yang baik itu boleh hapuskan kejahatan kamu. Kamu dah 2 jam duduk mengumpat orang. Bukan seminggu sekali, 2 hari-hari. Contohnya, ialah kaki sembang petang-petang, lepas saya cari kawan. Contohnya, sekarang orang panggil mengetih, mengopi ke. Kadang-kadang tak boleh restoran, mengopi depan rumah je. Saya sambil duduk mencangkul, kadang-kadang sambil duduk bersihkan kawasan depan rumah dengan kak sebelah, dengan makcik sebelah tu. Contoh, mesyuarat tak lasmi. Ya, bukan sampai 5 jam pun, setengah jam, tapi
hal itu, hal itu, hal jiran tu, hal orang ni. Contoh, cover balik. Ini bukan puan-puan, contoh sajalah. Ya. Tapi dunia macam tu lah. Saya sebut tuan-tuan, peringatan. Sebab ayat ini, jadi Allah apa ni, pengarang kita, Qurtubi dia masukkan dalam cerita tentang su'ul khatimah ni. Dia masuk dalam cerita su'ul khatimah ni kerana bayangkan bagaimana saat kita dah digoda oleh syaitan, syaitan telah terkesan kita terkesan kerana jahat syaitan, akhirnya menebal kejahatan kita. Syaitan kata, inni bari'um minka, aku ni jauh, aku ni, orang kata apa dalam bahasa mudah, aku berlepas diri pada engkau yang keterima banyak. Baik, itu yang berkait dengan Al-Hasyr ayat 16 surah 29. Baik, Allahu Akbar. Panjang pula cerita tentang surah khatimah, tuan-tuan ya. Rupa-rupanya cerita surah khatimah jadi panjang sikit, tak bergerak sangat ni, sebab dia merupakan satu topik yang begitu dekat dengan kita semua. Dekat dengan kita semua. 2 hari lepas saya membaca satu artikel. Tuan ceramah lah. Bila ceramah ni, satu tugas besar saya ialah kena baca pelbagai artikel, kitab, tulisan. Saya biasa baca artikel. Artikel tu tulisan kecil daripada beberapa tulisan para ulama salafun salih kita. 2 hari lepas saya baca, kemudian buat satu ceramah di satu lokasi. Ceritanya adalah direkodkan pada zaman ketika pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Khalifah Islam yang keberapa tu? Ketiga, selepas Abu Bakar, Umar, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Direkodkan tentang, diriwayatkanlah bagaimana seorang hamba Allah ini datang mengadu kepada Uthman bin Affan, mengadu kepada Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam konteks aduannya ialah tentang apa? Tentang bagaimana hubungan dia dengan orang yang dah retak, buruklah hubungan yang tak elok. Dia mengadu tentang seorang dalam keadaan hubungan yang tak elok. Aduannya apa ya? Kejahatan, keburukan lah. Dia ada pada Uthman bagian-bagian. Orang ni sekian-sekian buruk akhlaknya, menipu, dusta, macam-macam. Semua pakai keburukan. Uthman Affan khalifah adil, penuh dengan keimanan. Khalifah yang bertitel sahabat Nabi SAW, bukan cara-cara orang. Bahkan beliau pun menantu Nabi, kedudukannya tinggi. Ya. Isterinya adalah anak Nabi SAW. Baik, 2 orang. Sebab mati pertama, Nabi kahwinkan dengan yang kedua. Baik, tak apalah, itu cerita Uthman. Bila diadu macam tu kepada Uthman Affan radhiyallahu anhu, Uthman pun tengok wajahnya dengan renungan yang agak tajam. Maka bila dia sebut tu, Uthman renung, Umar tanya dia, "Afaraghta?" Maksudnya, dah habis dah aduan kamu. Afaraghta itu bahasa Arab, maknanya dah habis dah. Afaraghta, dah habis aduan kamu. Kata dia, dah habis dah wahai khalifah. Itulah kesalahan kawan saya sekian-sekian, dengan aduan yang buruk lah. Tuan-tuan sekalian, bila semua dengar tu, dia kata apa? Dipanggil seorang pada khalifah, pada sahabatnya, di kalangan pegawai khalifah lah kalau kita sekarang ni. Bawa mari siapa yang dakwa kata ni. Maksudnya kawan dia ni dakwa seorang tu, minta datang. Osman tak dengar apa sebelah, minta datang dan minta cari orang sekian nama tu, cari dan jumpa cari. Dan Osman minta untuk bertemu seawal sekian masa
bersama-sama. Bila sampai masa yang kawan tu dibawa datang, yang dia pula tak datang, tak sampai kawan yang mengadu tadi. Maka nampak tuan-tuan sekalian, ada dah satu keadaan yang tak kena dah tu. Awak mengadu, awak tak sampai pada waktu untuk dibicarakan atau diperjelaskan. Yang tu datang, yang didakwa tadi. Sebab tu dalam agama dia ada kaedah dia, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Itu dalam bab-bab tuduhan tu. Kita ini duk tuduh orang macam-macam. Agama ada kaedah dia. Orang yang tuduh bawa saksi. Orang dituduh kena bersumpah. Dalam hal-hal seperti dituduh berzina ke, lewat ke, benda-benda yang sifat qadhaf lah. Itu bahaya tu. Sebab jangan kita main-main. Tuduh orang mudah, tapi bawa saksi. Dan orang yang kena tuduh pula kena bersumpah, dia tak buat. Contohnya, ini semua pembohongan. Itu kaedah agama. Bukan mudah tu. Tapi tak apalah, itu cerita kaedah. Lalu Osman pun menanti. Ditanya yang bawa tadi, mana orang yang mengadu tentang kamu ni? Sekian-sekian. Lalu akhirnya tak datang. Uthman radhiyallahu anhu pun berkata kepada sahabat yang diadu tadi, kata sahabat kepada Uthman, da'hu, makna biarkan satu tempoh tertentu, aku akan cari orang ni untuk bawa. Sebab aku tak akan dengar sebelah pihak tentang aduan kamu sekian, tentang bagian-bagian. Aku tak dengar. Da'hu, kata Uthman, biar satu tempoh tertentu aku akan dapatkan orang ni. Tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku kemudiannya? Riwayat menyatakan bahawa setelah ba'da ayyamin, mana setelah berhari-hari, bukan sehari dah tu, mungkin 2-3 hari. Ayyam ni makna lebih 2 hari lah. Kalau ba'da yaumain 2 hari, kalau ba'da ayyam hari 3, 4, 5, 6. Mana lepas apa ni tidak 2 hari. Kalau 2 hari ba'da yaumain diriwayatkan. Ni ba'da ayyamin lepas 2 hari, mungkin lepas 3-4 hari kemudian. Lalu didapati orang yang mengadu tadi datang sebab dia minta datang, dicari datang, tapi dalam keadaan dia macam hilang ingatan, lupa, bercakap dah tak konsisten. Dia mengadu sekian-sekian. Bila bawa kepada Osman, kemudian saksi dengan orang yang dia mula bercakap kadang macam hilang ingatan, cakap keadaan tidak, dalam keadaan tertibnya tak ada dah. Orang kata dah cakap kadang-kadang benda-benda yang nampak palsu, tukar tambah, tak macam dia adu. Lalu Osman kata kepada lelaki ini, "Zaka syaitan ghalaba alaik." Itulah syaitan yang telah ghalaba, ini maknanya telah menguasai kamu. Maknanya syaitan telah perdayakan kamu untuk hukum orang, kata ke orang benda-benda tak betul. Zaka syaitan ghalabaka alaik, ghalaba alaik, makna itulah syaitan yang telah menghasut, betul kata, menghasut, merosakkan kamu, menguasai kamu. Lalu kata Uthman radhiyallahu anhu, datanglah peringatan ni. Saya sebut ini tuan sebab nak ikat dengan cerita tadi, bahawa ingat dan hati-hatilah kita. Kerana bila kita buat kesilapan macam mana sekalipun, syaitanlah makhluk yang paling jahat yang boleh merosak kita atas nama pertuduhan ke, kata-kata buruk pada orang, kita cari sebab pasal ke, akhir terbukti. Jadi akhirnya orang tadi bebaslah daripada tuduhan palsu. Yang ini pula keadaan dah merapu, dah bercakap benda yang bukan-bukan, tak konsisten. Lalu Uthman kata, "Zaka syaitan ghalaba alaik," itu syaitan telah merosakkan kamu. Maka tuan-tuan, sebab tu kita dalam hidup beragama ni, saya ingatkan bagi diri saya, biarlah kita mencari sul khatimah, bukan su'ul khatimah. Sahabat tadi, ialah sahabat lah, sahabat, konteks sahabat tu bukan sahabat Nabi, tapi orang tadi yang besar tadi,
dia mendapat su'ul khatimah akhirnya. Apa pun ia dakwakan orang, akhirnya tak dapat nak pastikan kebenarannya, akhirnya dia pun dah mula meracau. Allah tunjukkan bukti. Kita jangan sampai tahap kita mendapat su'ul khatimah dalam hidup. Maka minta ingatlah pada Allah Azza wa Jalla, minta usul khatimah. Allah makhtim lana bihusnil khatimati wala takhtim alaina bisul khatimati. Minta pada Allah usul khatimah, bukan usul khatimah atas apa kejahatan. Yang kedua, doa yang lain, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Jadi mudah-mudahan sambungan bicara kita masih ada lagi tentang hal ini. Ada cerita panjang ni, baca dulu lah ya. Bila saya akan masuk pada satu ayat yang penting, iaitu ayat Al-Anfal 24. Ya ayyuhallazina istajibu, kita tengok nanti insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu hidayah, wat-tuqa taqwa, wal afafa marwah yang terpelihara, wal ghina harta yang melimpah ruah. Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, tolonglah kami untuk kami ingat kepadamu ya Allah, wa syukrika, dan syukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan elok ibadat kami kepadamu ya Allah. Allahumma jammilna bil afati was salamah. Hiasilah kami dengan keafiatan, kesihatan dan keselamatan. Allahumma nawwir qulubana bil iman. Cahayakan hati-hati kami dengan iman. Allahumma ahyina bil iman. Hidupkan kami dalam iman. Wa amitna bil iman. Dan matikan kami dalam keimanan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah. Akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina azaban nar, dan jauhkan kami dari azab api neraka-Mu yang membakar-bakar, menakutkan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.